Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Selamat petang. Good evening untuk semua yang bersama kami, sama ada di YouTube Jom Channel ataupun di Jom Channel FB Live pada ketika ini. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman siaran anda pada malam ini, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mungkin akan mengikuti kami di portal terbaru Jom Channel, iaitu jomchannel.net, yang sentiasa menyajikan berita-berita terkini untuk tatapan kita bersama. Dan malam ini Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bersiaran secara langsung bersama dengan anda, para penonton setia yang sentiasa menantikan pencerahan-pencerahan dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik daripada YB kita. Dan malam ini Alhamdulillah sekali lagi dalam bicara YB pada malam ini kita akan bersama dengan yang berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof yang akan bersama dengan kita. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Zawazi dan rakan-rakan di Jom Channel. Ya, Datuk Seri sihat ya? Alhamdulillah, berkat doa sahabat-sahabat saya dalam keadaan sehat adanya. Alhamdulillah. Baik. Datuk Seri di mana sekarang? Di pejabat atau di rumah? Ya, saya di pejabat saya di Parit Bunta, dan jasa di belakang itu adalah ada ahli parlimen yang kita pakai sebagai lambang kita, ahli legislatif. Baik. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini dalam bicara YB. Alhamdulillah, kalau ikutkan jadual sebenarnya kita dijadualkan bersama dengan YB Salahuddin, tetapi memandangkan YB Salahuddin ada menimpa musibah hari ini, bonda beliau menghadap ilahi pagi tadi. Jadi saya sambut sedekah Al-Fatihah dan salam takziah daripada kami di Jom Channel untuk YB Salahuddin. Dan Datuk Seri, malam ini kita nak berbicara tentang satu topik yang cukup menarik sebenarnya, iaitu perdamaian nasional, jalan ke hadapan kebelut politik. Itu yang akan kita bincangkan pada malam ini. Jadi kepada para sahabat-sahabat di luar sana yang bersama dengan kami pada ketika ini, kalau sekiranya ada sebarang persoalan, ada sebarang komen ataupun minta pencerahan, anda boleh bersama kami di ruangan komen, dan insyaAllah pihak penerbit akan memberikan soalan itu dan saya akan kongsikan bersama dengan panel, dan insyaAllah Datuk Seri akan menjawab secara langsung kepada anda selama sejam kita bersiaran pada malam ini, insyaAllah. Baik YB, kalau kita lihat sebagaimana yang berlaku 2-3 hari ini, saya rasa seluruh rakyat Malaysia sedia maklum tentang pensyaratan darurat na'udzubillah yang ditolak oleh ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pada ketika itu malah baginda menitahkan kepada seluruh jentera sama ada pembangkang ataupun kerajaan untuk bersatu dalam menangani COVID-19 ini secara bersama dan juga berjuang demi kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat. Itu yang dititahkan kepada ahli-ahli politik untuk bersama dalam menangani COVID-19 ini untuk kesejahteraan bersama, dan difahamkan bahawa bahkan diwujudkan inisiatif rekonsiliasi nasional atau lebih dikenali sebagai agenda perdamaian nasional. Itu yang akan kita bincangkan pada malam ini, sejauh mana ianya dapat menghapuskan ataupun melenyapkan kebelut politik yang ada. Mungkin itu persoalan saya sekaligus untuk YB, untuk Datuk Seri, mukadimahnya dalam perbincangan kita berkenaan dengan tajuk pada malam ini. Silakan Datuk Seri. Terima kasih kepada Zawazi yang telah memilih tajuk begitu menarik. Bahkan saya kira ia adalah tajuk yang sangat-sangat penting untuk kita memahami apa sebenarnya yang ada di dalam kefahaman kita terhadap rekonsiliasi ataupun perdamaian nasional. Tapi sebelum itu, saya ingin menyebut tentang titah tuanku terhadap kemelut atau apa yang tuanku pernah sebut sebelum ini, iaitu ketidaktentuan politik ataupun political uncertainties, di mana baginda merasa terlalu bimbang kepada kepentingan yang lebih besar, iaitu kepentingan negara, di mana pada saat dan masa ini yang kritikal untuk kita tumpu dan fokus adalah melawan COVID-19. Di atas kebimbangan tuanku, maka tuanku Yang Pertuan Agong telah menyebut
ketidaktentuan politik ini dengan cuba memberikan fokus. Dan kemudian kita tahu setelah pada 23 atau 24 hari bulan hari Jumaat, tak silap saya, Tan Sri Mahyudin Yassin dengan keputusan kabinetnya telah pun mempersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan pengisytiharaan darurat, ya. Dan itu dilakukan di atas perkara 40 dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana Perdana Menteri boleh menasihati Yang di-Pertuan Agong, tetapi dalam perkara 150/1 Yang di-Pertuan Agong punya kuasa untuk mengisytiharkan atau proklamasi darurat ini. Dan kita tahu antara hari Jumaat hingga kepada hari Sabtu, keadaan sangat-sangat kita kata mendebarkan, kerana ramai daripada kalangan kami, ahli-ahli politik, saya kira merentas semua parti, merasakan ianya satu keputusan yang tidak wajar sama sekali. Dan saya telah menulis artikel tentang ketidakwajaran darurat ini kerana ia adalah satu perkara besar, dan yang lebih utama apabila darurat itu diproklamasikan, ia menandakan demokrasi dan segala proses yang mana tertegaknya sebuah kerajaan itu tidak lagi terpakai. Dan ini sangat-sangat memudaratkan dari sudut perjalanan negara dan asas-asas demokrasi yang mana negara ini tertegak. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, pada tulisan saya hari Sabtu atau Jumaat tak silap saya menyatakan di perenggan akhir itu bahawa yang tinggal sekarang hanyalah antara keputusan yang kita menanti ini hanya antara kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong dan hikmah dia serta kuasa yang ada kepadanya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, berkat doa seluruh rakyat Malaysia, darurat telah diketepikan oleh Yang di-Pertuan Agong, yang mana baginda telah bertitah pada hari Ahad menyatakan bahawa tidak ada darurat, malah tidak perlu pun. Malah baginda menyebut tentang perlunya kita menggunakan apa saja infrastruktur yang ada dari segi undang-undang dan keupayaan pentadbiran untuk menangani isu COVID ini. Itu latar belakangnya, di mana di dalam titah baginda itu ada menyebut satu perkara, iaitu menyeru supaya tidak ada politiking, supaya tumpu kepada melawan COVID-19 dan memastikan yang lebih utama sidang parlimen pada 2 November dan 6 November adalah siri pembentangan ataupun pembentangan bajet untuk 2021, bahawa semua ahli-ahli parlimen perlu tumpu untuk memastikan bajet ini akhirnya akan dikendalikan dan dibahas untuk diluluskan, kerana ia sangat perlu dari sudut kita nak mengendalikan krisis COVID-19, khususnya kepada frontliner yang berhadapan dengan perkara tersebut. Jadi itu secara umumnya dia punya background yang kemudiannya telah membawa satu lagi peristiwa lanjutan daripada itu, iaitu keputusan Majlis Tertinggi UMNO dalam rangka untuk memutuskan sama ada mereka mahu terus Perikatan Nasional ataupun menarik diri dan sebagainya. Dan akhirnya kita pun tahu keputusan yang telah dimaklumkan malam semalam lewat dalam pukul 11.30 12 menyatakan bahawa UMNO bersama dengan Perikatan Nasional dan akan menjunjung perintah Tuanku untuk memastikan nasihat Tuanku diterima. Dan kemudian dalam jawapan ataupun dalam kenyataan Presiden UMNO itu disebut salah satu perenggannya ialah akan berusaha kepada rekonsiliasi nasional ataupun tadi yang disebut oleh Zawazi, perdamaian nasional. Dia merentas semua parti termasuk di kalangan parti-parti kerajaan dan juga parti pembangkang.
Tapi ada sedikit kemusykilan yang saya amati daripada kenyataan itu dan telah saya pun buat sedikit nota ringkas kepada respon saya kepada itu dengan menyatakan di dalam perenggan tu poin nombor 3 atau nombor 4 menyatakan bahawa dalam usaha itu mereka tetap lagi menyatakan no DAP dengan no PKR dalam apa saja proses protek itu. Jadi di sinilah timbulnya polemik serta perbincangan yang kemudiannya boleh direct kepada persoalan kenapa bercakap tentang rekonsiliasi nasional atau perdamaian nasional, tiba-tiba ada bersyarat-syarat pula, yang ini boleh, yang ini tak boleh, yang ini mahu, yang ini tidak mahu. Jadi itu sendiri telah menimbulkan sedikit keraguan terhadap sejauh manakah ketulusan UMNO dalam berusaha ke arah itu. Walhal kalau kita bercakap tentang rekonsiliasi, kita bercakap tentang kedamaian, kita harus melihat secara menyeluruh akan kepentingan nasional, kepentingan negara yang berasaskan kepada undang-undang, perlembagaan sebagainya, daripada sekadar melihatnya daripada perspektif parti masing-masing. So itu komen awal saya lah kepada tajuk yang kita bincang, dan kemudian mungkin soalan-soalan selanjutnya saya boleh jelaskan lagi bagaimana jalan kehadapan dalam konflik politik yang kita sedang hadapi pada hari ini. Itu lebih kurang dia punya mukadimah dia. Baik, Datuk Seri, kalau kita lihat apa yang berlaku sejak akhir-akhir ini, kita berbicara tentang bagaimana apabila langkah Sheraton mula dimulakan, kita anggaplah awal Mac, apabila Perikatan Nasional diwujudkan sebagai sebuah kerajaan. Kalau kita lihat dalam usaha untuk menangani masalah COVID-19 di negara kita, 2 kali mesyuarat di Majlis Keselamatan Negara dikatakan bahawa pembangkang tidak dipanggil sekali untuk membincangkan soal kemaslahatan rakyat, terutamanya negeri pembangkang. Baik, maaf kalau sekiranya saya salah, tolong Datuk Seri betulkan. Tapi itu yang saya baca, iaitu Kerajaan Negeri Selangor dan beberapa negeri yang di bawah pembangkang tidak dipanggil sekali untuk berbincang. Di situ kita dapat lihat apabila hari ini saya meneliti tentang inisiatif perdamaian nasional ini, agenda perdamaian nasional ini, apabila banyak yang saya baca mengatakan bahawa kenyataan daripada Majlis Tertinggi UMNO yang mengatakan bahawa mereka bersedia untuk bekerjasama dengan merentasi parti dan sebagainya, tetapi tetap mengatakan bahawa mereka tetap tidak akan bekerjasama dengan PKR dan DAP. Sekaligus sebagai rakyat biasa, saya merasakan bahawa di mana keikhlasan dan ketulusan yang diwawarkan kononnya untuk membantu rakyat, tetapi ada ada syarat tu sebenarnya. Ada syarat pula yang diberikan untuk berlakunya atau untuk merealisasikan agenda perdamaian nasional ini. Silakan Datuk Seri. Ya, saya rasa apa yang dibangkitkan oleh Zawazi dari segi persoalan-persoalan apakah sebenarnya rekonsiliasi nasional itu benar-benar menjurus ke arah satu kejujuran untuk mencapai. Saya ingin jelaskan di sini sebelum saya membuat komen terhadap kenyataan tersebut. Bagi kami Pakatan Harapan, khususnya dari Parti Amanah Negara, berulang kali kita menyebut bahawa isu yang kita hadapi sekarang ini adalah isu yang lebih besar daripada sekadar kita bercakap tentang langkah Sheraton ataupun pembelotan yang berlaku. Apa yang kita cuba kaitkan secara konsisten, kita menyatakan bahawa pertama, negara ini terbina di atas asas-asas demokrasi yang mana mandat rakyat itu akhirnya menentukan siapa yang mereka pilih secara bebas untuk menjadi kerajaan. Dan mereka telah lakukan ini pada pasca 2018 apabila Kerajaan Pakatan Harapan telah dipilih oleh rakyat, dan kita telah menjalankan tugas kita, menjalankan mandat itu, amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Tetapi dalam proses tersebut selama 22 bulan berlaku di sana kita kata pembelotan yang akhirnya meruntuhkan mandat itu kepada tangan-tangan mereka yang ada kepentingan tersendiri, yang tidak ada kena-mengena langsung untuk kita kata membina negara, sekadar menggunakan isu-isu perkauman yang anti-DAP-nya, anti-Islam dan sebagainya, sehingga pembelotan itu telah akhirnya membawa mereka ke langkah Sheraton dan membentuk sebuah kerajaan yang kemudian
tanpa pilihan raya, tanpa mandat rakyat, iaitu Perikatan Nasional. Ya, pada peringkat awal mereka boleh menggunakan sentimen-sentimen perkauman, sentimen-sentimen Islam Melayu, tapi akhirnya untuk mentadbir sebuah negara, ia bukan di atas sentimen dan emosi. Itu sekadar untuk menimbulkan kemarahan, tapi akhirnya orang melihat dari sudut keberkesanan pemerintah. Orang melihat dari sudut kejayaan dasar-dasar yang mereka bawa. Orang melihat bagaimana penguatkuasaan. Dan saya ingin jelaskan di sini ya, kalau orang menyatakan kami Pakatan Harapan, kononnya politicking dalam masa COVID ini, barang diingatkan kepada mereka yang mendengar pada malam ini, ketika langkah syariatan berlaku, COVID sudah pun menular. Jangan kita buat-buat lupa episod itu. Jadi isu politicking di sini jangan disalah tafsirkan. Mereka yang memulakan politicking itu. Kalau tidak jatuh kerajaan Pakatan Harapan. Maknanya kalau benar mereka nak menggunakan asas-asas demokrasi dalam melihat kepentingan negara itu lebih utama, tunggulah 5 tahun. Lawanlah ketika mana pilihan raya nanti, pilihan raya umum nanti, kita lawanlah. Dan waktu itu buatlah pilihan siapa yang nak jadi kerajaan. Rakyat yang menentukan, bukan kita. Tapi apa yang berlaku tengah jalan, mereka merompak, mereka membelot sehingga asas-asas ini telah runtuh. Dan bila telah runtuh, mereka tidak boleh lagi menggunakan isu-isu perkauman atau agama kerana akhirnya mereka telah membuktikan bahawa bukan sahaja mereka telah meruntuh asas-asas demokrasi dengan menafikan mandat rakyat, tapi mereka telah membuktikan oleh kerana mereka tidak fokus kepada nak jaga isu ini, isu COVID. Mereka tidak fokus untuk mentadbir negara. Mereka lebih fokus kepada tawar-menawar kuasa di antara mereka sehingga menyebabkan Tan Sri Mahyudin dengan pembelotannya telah membentuk kabinet yang XXXL. Kabinet yang 72 orang. Kabinet yang kemudian gagal berfungsi. Menteri Kesihatan seorang, timbalan menteri 2 orang. Tetapi mereka masih tidak dapat menjalankan tugas. 2 menteri yang telah melanggar. Satu menteri komoditi dan peladangan, kemudian tidak ada apa-apa penguatkuasaan ke atas beliau. Soal dia buat tidak buat, AG nak teruskan atau tidak, itu nombor 2. Tapi persepsi rakyat kepada kegagalan kabinet dia yang telah mencerobohi SOP. Begitu juga dengan Menteri Agama yang balik daripada Sabah berkempen. Yang dia dakwa dia bukan orang politik, tapi dia pergi Sabah untuk berkempen. Kemudian balik tanpa dia mengikuti, walaupun dia katakan waktu itu sudah ada gejala-gejala, tetapi dia tidak menghormatinya SOP itu. Hatta dalam keadaan biasa pun dia tidak bergejala pun, dia tak boleh menghadiri dalam perhimpunan-perhimpunan besar begitu. Tapi apa yang berlaku, semua ini dilihat oleh rakyat. Termasuklah bagaimana kegagalan Menteri Kesihatan yang sepatutnya berada di hadapan sekali dalam mengendalikan COVID ini dengan 2 timbalan menterinya, juga tidak menunjukkan apa-apa kita kata hasil yang boleh kita banggakan kerana kejayaan beliau mengendalikan COVID-19. Ini tak kira pula Tan Sri Mahyudin Yassin sendiri sebagai Perdana Menteri yang mahukan pilihan raya dibuat di Sabah apabila mengganggu gugat pentadbiran mandat di Sabah, membeli wakil-wakil rakyat. Ini politicking yang sebesar-besar politicking. Sebesar-besar pemusnahan yang dibuat. Beli sana, beli sini untuk menjatuhkan negeri Sabah. Dan sudah tentu reaksi daripada Syafiq Afzal ialah bubarkan Taliban. Bubarkan DUN. Kerana itulah respon yang diterima daripada pembelotan dan pelanggaran demokrasi ini. Maka berlakulah apa yang berlaku di Sabah. Kalau bukan kegagalan, bagi tahu saya apa ini? Kalau bukan politicking, apa ini Zawazi? Tanya kepada rakan-rakan yang mendengar kita berbicara. Dan apabila kami, Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudiannya pada 22 September menyebut tentang beliau ada majoriti. Itu dalam rangka nak membetuli semua ini. Bukan dalam rangka berpolitik, tetapi dalam rangka membetuli semua kemusnahan yang dibuat ini, untuk dia menyatakan supaya membentuk majoriti yang lebih kukuh, majoriti yang lebih solid,
Dan kita pun tahu Tan Sri Mahyudin memerintah di atas majoriti yang sangat-sangat rapuh. Dia hanya ada 113, 114 di atas pembelotan yang dia buat. Sebab itu dia nak maintain dia punya kekuatan. Itu dia kena tawar-menawar kuasa. Inilah politik yang paling terbesar. Bagi itu, bagi ini, bagi itu, bagi GLC kepada MP semua. Inilah politik yang telah menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama pimpinan Pakatan Harapan menyatakan kita perlu letak balik negara ini pada asal, dan caranya ialah kembalikan majoriti yang kukuh, majoriti yang meyakinkan, dan kemudian membentuk kerajaan daripada majoriti ini sebagai sebuah kerajaan yang solid yang boleh tumpu kepada pengendalian COVID. Jadi maknanya Zawazi dan rakan-rakan yang mendengar kita punya live pada malam ini, bahawa jangan sekali-kali kita mengeksploitasikan titah baginda yang di-Pertuan Agong yang mengata usah berpolitiking. Tuanku menyebut itu rentas semua orang. Jangan sedap-sedap kata bila kita buat live ni, bila kita bercakap bagi pandangan, bila kita menegur tentang asas-asas demokrasi, kata jangan politiking. Ini bukan. Kalau kita tengok dari sudut mesyuarat yang dihadiri oleh tuanku-tuanku paduka, tuanku-tuanku sultan daripada raja-raja negeri lain, dalam surat yang ditulis laporan oleh Moho Besar Raja-Raja Tan Sri Daniel Zainal Abidin telah menyebut tentang apa yang mereka bincang di dalam mesyuarat raja-raja itu. Mereka telah menyebut bincang supaya rakyat berpegang menghormati perlembagaan, raja berperlembagaan, parlimen, undang-undang. Maknanya itulah sebenarnya yang kita sedang lakukan hari ini. Untuk mengembalikan balik perundangan itu. Bukan macam pemikiran Tan Sri Mahyudin dan kerajaan kabinet dia yang tergamak mereka, tuan-tuan, untuk mencadangkan darurat. Ini satu benda yang tak terfikir oleh akal manusia yang sihat, nak tangani COVID kerana kononnya mereka tak boleh tangani cara yang ada hari ini. Mereka mengemukakan cadangan darurat. Dan kita tahu bahawa darurat boleh diproklamasi dengan cadangan Perdana Menteri. Tapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan ancaman keselamatan negara, dalam keadaan ancaman ketenteraman awam, dalam keadaan ancaman ekonomi. Tiga-tiga ini tidak wujud. Yang wujud ialah kelemahan Kerajaan Perikatan Nasional untuk mengendalikan krisis COVID-19, lalu dia lapik kelemahan itu dengan menyatakan perlu kepada darurat. Dan inilah yang kita katakan seorang yang buat sesuatu tak ikut asas-asas yang sebenar, kemudian terus melakukan kesilapan demi kesilapan demi kesilapan. Kami Pakatan Harapan dan langkah Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk membetulkan langkah-langkah silap itu supaya kita rebooting balik. Kita reboot balik, kita letak balik asas-asas dan landasan. Ini untuk kita kata 222 orang ahli parlimen yang ada itu perlu sedar. Ini tidak boleh berlarutan. Ini tidak boleh berkekalan. Kalau berlarutan dan berkekalan, ia akan menjadi masalah besar kepada negara. Sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan usaha beliau ini tidak ada apa-apa syarat untuk menyokong majoriti yang kami cuba dapat di parlimen. Ia lebih kepada 222 orang ni memahami apa tanggungjawab dia kepada demokrasi, apa tanggungjawab dia untuk membentuk sebuah kerajaan yang lebih baik, dan kegagalan Tan Sri Mahyudin Yassin dan kabinetnya itu mengukuhkan lagi keperluan kita di kalangan 222 orang ini menyelesaikan masalah dengan kita mempunyai majoriti yang lebih kukuh dan dengan itu membentuk kerajaan yang lebih solid dan utuh. Dan itulah dia apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan-rakan Pakatan Harapan nak menjaga asas-asas demokrasi. Dan ini saya ingin jelaskan, bukan politiking. Ini bukan politiking. Ini memelihara satu kepentingan negara yang tidak hanya kita berbincang tentang nak bagi-bagi kuasa, ni dapat apa, ini position apa, tapi kita nak bentuk kerajaan yang betul-betul fokus untuk melawan COVID seperti mana yang dititahkan oleh baginda
Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Jadi itu dia punya kefahaman kita. Jangan ambil satu bahagian, Zawazi. Dia lupa cerita tu datang mana latar belakang sebelumnya apa. Tiba-tiba dia ambil satu tu, dia buat satu conclusion. Kita politicking lah, kita itulah dan kita ini. Tapi walaupun demikian, Zawazi, di atas kesedaran kita kepada semua ini, kita masih berpegang kepada konsep tumpu dan Parlimen menjadi benteng terakhir dalam konteks dasar-dasar dan keputusan-keputusan negara. Semua kita 222 ini perlu lihat perkara ini sebagai kepentingan negara. Jangan melihat apa aku dapat kalau aku sokong PN, kalau aku tak sokong PN, apa aku dapat. Kalau aku sokong Anwar, aku dapat apa. Inilah bencana besar yang akhirnya akan mengheret rakyat kepada satu keadaan di mana orang politik berpisah. Ahli parlimen terpisah dengan masalah yang ada hari ini yang rakyat menderita kerana COVID-19 ini. Itu yang saya rasa dihasratkan oleh tuanku untuk kita sama-sama tumpu. Baik, Datuk Seri, kalau kita lihat berbicara tentang agenda perdamaian nasional atau inisiatif rekonsiliasi nasional ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, apabila diberikan syarat untuk tidak bekerjasama dengan PGR dan DAP, mungkin sedikit pencerahan daripada Datuk Seri, apa sebenarnya yang menyebabkan mereka ini terlalu fobia dengan PGR dan juga DAP, ataupun mungkin ada di dalam PGR dan DAP itu entiti-entiti yang dikatakan bakal mengganggu gugat hasrat mereka untuk terus merealisasikan agenda ini, atau bagaimana? Pandangan Datuk Seri bagaimana? Ini satu soalan yang sangat sesuai untuk kita memahami apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan rekonsiliasi ataupun perdamaian nasional. Sebenarnya perkara ini bukan baru yang disebut oleh Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Ketua UMNO ataupun pengurusi UMNO. Apa yang dimaksudkan dengan rekonsiliasi nasional ini boleh berlaku dalam berbagai bentuk. Apa dia? Rekonsiliasi nasional ini boleh berlaku, tidak semestinya semua kena jadi satu. Sebab kalau semua jadi satu, ini bukan lagi demokrasi. Bermakna kita ada pandangan, kita ada pendapat, kita ada mungkin tersilap faham atau kita mempunyai perspektif yang berbeza. Ini semua adalah tanda-tanda sesebuah negara itu maju. Kalau nak semua orang satu, supaya tak adanya bantahan, tak adanya bangkangan, tak adanya teguran, saya rasa itu tidak wujud sebuah negara yang mengamalkan check and balance. Sebab itu, kita kena lihat rekonsiliasi dalam bentuknya yang lebih umum dan besar, iaitu rekonsiliasi nasional ini kembali kepada tumpuan kita kepada perkara-perkara yang berpandukan undang-undang dan perlembagaan. Contoh, apabila kita menegur sesuatu itu dari segi ketidakberkesanan kerajaan, Perikatan Nasional untuk mengendalikan isu COVID ini, itu bukan bermakna kita tidak bersetuju untuk menentang dan melawan COVID-19. Mungkin ketidaksetujuan kita kepada cara in the manner in which it was handled boleh memberikan input yang lebih baik kepada kerajaan untuk ambil kritikan-kritikan ini, dan kalau dia jujur secara open, dia akan menerima pandangan-pandangan walaupun daripada pembangkang. Tapi sebagaimana yang disebut oleh Zawazi, MKN, pembangkang tidak dijemput. Baik di peringkat negeri yang bukan kerajaan perikatan, mereka membentuk MKN tanpa kehadiran Ketua Menteri ataupun Menteri Besar yang dikatakan bukan daripada kerajaan perikatan nasional. So perkara-perkara ini bagi saya adalah satu macam saya lah sebagai orang yang mengkritik dan penganalisis politik, termasuklah saya sendiri sebagai pengamal politik. Tak ramai yang dia penganalisis tapi dia tu bukan beramal dengan politik. Saya beramal dengan politik, saya sebagai ahli politik, dan saya juga membuat analisa-analisa dengan apa yang berlaku. Saya menganggap apa yang disebut sebagai melawan COVID, kemudian menumpukan kepada rekonsiliasi nasional,
Jikalau kita membaca kenyataan Presiden UMNO, kita dapati ia ada kontradik, tidak konsisten dengan dia punya kejujuran dia itu. Bukan kita mempertikaikan kejujuran orang, kita tidak ada hak untuk mempertikaikan kejujuran, tetapi kita boleh melihat apa yang tersurat, apa yang tersirat daripada yang tersurat. Dalam dia bercerita tentang rekonsiliasi merentas parti, termasuk pembangkang dan juga parti-parti kerajaan, dia menyebut pula syaratnya tak nak PKR, tak nak DAP. So ini satu kejanggalan. Apabila saya bercakap tentang rekonsiliasi, saya menuduh di syarat tanpa DAP, tanpa PKR, itu makna apa? Makna seolah rekonsiliasi saya ni hanya untuk saya saja dan orang yang menyokong saya saja. Ini tidak betul. Ini bukan nama rekonsiliasi. Itu namanya submission. Kita menyembah, kita panggil tunduk. Sedangkan rekonsiliasi ini memerlukan kita mengambil semua orang, hatta mereka yang berbeza pandangan dan pendapat. Bermakna saya komen dan kritik pandangan Presiden UMNO itu dan mesyuarat MT itu seolah-olah macam saya rasalah rekonsiliasi nasional dan juga melawan COVID ini hanya lapik saja. Hanya lapik saja, hanya sebagai topeng saja. Tapi surface-nya begitu. Ya, begitu saja, surface-nya saja. Tapi hakikat sebenarnya inilah politicking yang paling bahaya, sebab apabila mereka meletakkan syarat-syarat sedemikian rupa, Zawazi dan rakan-rakan sekalian, ini menandakan bahawa mereka hanya mementingkan siapa yang nak rekonsiliasi nasional itu adalah apa yang mereka tetapkan, apa yang mereka mahu. Dan ini saya rasa walaupun UMNO telah dikritik teruk oleh ahli dia sendiri kerana cara layanan bersatu kepada UMNO yang saya sebutkan budak hingusan membuli abang besar. Dan saya menyatakan dalam tulisan saya sebelum ini, gencatan senjata yang itu pun satu lagi gencatan politik. Itu lagi satu suspend lagi dalam politik sebelum darurat diisytiharkan, dicadangkan, diperkenal. Itu sebenarnya saya kata gencatan politik antara dua abang long kawasan. Dua abang long kawasan berebut, satu nak ni teritori dia, satu nak teritori dia. Tiba-tiba dia nak heret seluruh negara menyatakan, oh ini gencatan politik yang akan memberi kepentingan nasional. Kepentingan nasional apa? Ini kepentingan kamu berdua je. Ini kepentingan abang long yang bergaduh aja. Jangan heret kita. Kita bercakap benda besar. Kita bercakap asas-asas demokrasi. Kita bercakap tentang perlembagaan. Kita bercakap tentang proses demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kita bercakap benda tu. Tapi mereka ni bergaduh nak rebut kawasan, tiba-tiba heret negara. Kononnya inilah gencatan politik yang terhebat di dunia, menandakan mereka jujur untuk memastikan melawan COVID. Tak ada. Itu dua abang long kawasan bergaduh. Itulah cerita dia. Kemudian kita tengok bila dia kata tak mau DAP, tak fikir. Saya mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan-rakan kata, bila kita kata 222 orang itu, antara yang kita kata kalau nak menyokong usaha-usaha ini, orang yang menyokong itu kalau boleh biarlah dia bersih daripada segala jenayah, tuduhan jenayah kepadanya. Dan kita pun tahu Datuk Seri Najib telah pun didapati bersalah. Kemudian ada lagi beberapa ahli parlimen yang sudah pun kasus mereka ini dah masuk ke mahkamah. Jadi bila kita meletakkan syarat untuk menyokong kita tak mau ada latar belakang yang ada jenayah, kita boleh berhujah kerana ia ada undang-undang yang backup kita. Kerana takut kalau orang yang ada kes-kes jenayah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin tanggapannya ialah mereka ni ada kepentingan untuk menggugurkan contohnya kes-kes mereka. Ada kepentingan contohnya untuk buang kes-kes mereka. Dan ini ada yang wajar untuk kita meletakkan syarat. Makna syarat itu perlu berpandukan kepada perundangan. Perlu berpandukan kepada moral dan nilai-nilai etika kalau ada. Tapi yang dia sebut dalam rekonsiliasi nasional, ini bukan nak menyokong mengundi siapa nak majoriti di Parlimen 222. Ini dia kata rekonsiliasi nasional secara menyeluruh. Tapi apabila dia membuat syarat tanpa PKR, tanpa DAP, apakah dia memberi apa alasan dia?
Apa hujah dia? Ya. Apa salah? DAP ni parti yang telah diharamkan ke atau apa? PKR ni parti yang telah diharamkan atau dia tidak ada jenayah yang besar sehingga kalau sokong dia ini melibatkan perundangan ke apa? Apa sebenarnya? Tak ada. Dia bagi blank check kosong syarat begitu saja. Tak mau. Begitu saja. Bagi saya, ini benar-benar menjatuhkan standard UMNO yang bercakap tentang rekonsiliasi nasional tapi dalamnya itu terdedah sifat politiking dia. Hanya dia penting diri supaya dia bersiap sedia pilihan raya umum yang akan datang dia menang dalam pilihan raya. Itu saja. Tak usah sembanglah rekonsiliasi nasional. Dia hanya bercakap tentang keselesaan dia hari ini hanya untuk sementara walaupun dia tahu Mahyudin Yassin telah melanggar demokrasi. Mahyudin Yassin dimaki hamun kerana dia tidak menghormati mandat rakyat. Mahyudin Yassin sudah kehilangan majority moral sudah habis semua dah habis. Tapi kenapa dia sanggup duduk lagi? Dia sanggup duduk kerana dia lebih kira diri dia nanti supaya aku selesa duduk, aku prepare diri aku untuk pilihan raya. Dia buang semua isu demokrasi, dia buang isu asas-asas rakyat, dia buang isu mandat, dia buang hanya untuk jaga diri dia supaya nanti pilihan raya umum dia bersiap sedia untuk menang balik dengan harapan kononnya PAS bersama dia UMNO kuat dan sebagainya. Bagi saya, kalau tanya saya lah kan, ini politiking makam paling tertinggi sekali yang dibuat oleh UMNO. Itu dia. Baik, Datuk Seri, kita ada soalan. Saya ambil soalan dulu ya, Datuk Seri. Daripada Roslan Ibrahim. Okey, saya ada Assalamualaikum Datuk Seri. Saya ada sedikit komen untuk Datuk Seri. Kalau kita lihat apa yang Datuk Seri bicarakan tadi, sikap UMNO yang berpura-pura bermuka-muka sebegini dilihat sebagai salah satu cara yang sangat berbahaya kepada sistem demokrasi negara. Konon ingin menggembling tenaga secara bersama tetapi bersyarat pula, tolonglah rakyat tidak bodoh. Dia minta komen daripada Datuk Seri. Ya, saya rasa itu pandangan rakyat yang bijak dan cerdik. Memahami tanpa kita perlu belajar apa-apa dengan kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid selaku pengurusi UMNO, selaku Presiden UMNO, sudah jelas menunjukkan orang rakyat boleh tahu ini lebih kepada nak memanjangkan hayat dia. Supaya dia boleh bernyawa lagi dan dia gunakan Perikatan Nasional untuk dia hidup di atas kepembelotan itu, untuk dia hidup di atas pelanggaran itu semata-mata untuk dia bernapas sampai kepada pilihan raya umum, dia nak masuk dengan lebih keansis. Sebab itu saya katakan, kalau rekonsiliasi nasional ini, dia ada dia punya adab dan adat dia. Dia ada adab. Saya setujulah pandangan rakan kita yang bertanya. Saya setuju. Ini lebih kepada taktik politik untuk dia mementingkan diri dia daripada dia memikirkan tentang rekonsiliasi nasional. Baik, kalau saya boleh panjangkan lagi pandangan yang bijaksana daripada rakyat yang tak perlu menjadi ahli politik untuk memahami realiti itu, saya juga menyatakan bahawa rekonsiliasi nasional itu ada adab-adab dia, ada prasyarat dia. Pertama, adab dan prasyarat hormat undang-undang dan demokrasi. Anda tidak boleh berbicara tentang rekonsiliasi atau perdamaian kalau anda awal-awal lagi tak hormat demokrasi, tak hormat undang-undang dan tak hormat mandat rakyat. Kerana anda kena ingat, PKR dan DAP serta amanah, kita mendapat mandat rakyat dengan cara demokratik. Kita menjadi kerajaan dengan cara demokratik. Kita menurunkan dasar-dasar negara dengan mengikut proses-proses demokrasi dan bernegara. Maknanya, itu dulu. Tapi anda bersekongkol dengan para pembelot yang jadi kerajaan dengan tepuk atap, yang jadi kerajaan tanpa menghormati mandat rakyat. Sekarang anda bercakap tentang rekonsiliasi dan anda lupakan benda-benda teras dan asas. Itu satu. Kerana anda sendiri menyatakan tak mau DAP, tak mau PKR. Apa alasan anda? Ada kes mahkamah ke? Ada kes DAP ni diharamkan ke? PKR ni diharamkan? Tak ada. Anda tak boleh buat syarat umum begitu. Okey, itu satu. Yang kedua, kita juga memahami bahawa DAP ni, dia ada sebuah kerajaan di Pulau Pinang, tuan-tuan. Dan dia dapat kerajaan itu dengan cara demokratik. Dia tak buat kerajaan dengan undemocratic ways. Dia menggunakan kaedah demokrasi untuk mendapat
kerajaan dan dia juga punya kerusi-kerusi yang banyak di parlimen. Apakah kita nak menafikan semua itu? Sebab mereka menang mengikut cara demokrasi. Bila anda kata tak mahu DAP dalam rekonsiliasi nasional, itu anda tidak menghormati keputusan yang dibuat oleh rakyat yang mana DAP ada lebih banyak kursi daripada UMNO di parlimen. Jadi seseorang akan tertanya-tanya kenapa dia boleh berfikir begitu bila bercakap tentang rekonsiliasi. Kenapa dia boleh sampai tahap macam tu bila dia bercakap. Akhirnya rakyat yang bijak akan tahu, yang ni cakap kosong aja. Cuma nak jaga diri aja, bukan nak betul-betul rekonsiliasi. Baik, PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, sosok tubuh yang dihormati, sosok tubuh yang terkenal. Bukan sahaja di negara kita, tapi di dunia. Dia telah membawa, jangan lupa, Pakatan Harapan bertanding di atas lambang PKR dan kita menang. Itu sendiri satu pengiktirafan kepada PKR punya status di dalam mandat rakyat. Termasuklah di Sabah baru ini, mereka juga bertanding dan menang 2-3 kursi. Dan komitmen mereka kepada agenda reformasi tidak dapat diperpetikai, kecuali lah orang-orang yang belot dengan PKR untuk kepentingan diri mereka. Itu kita tak masuklah mereka. Tapi PKR secara menyeluruh dengan sosok tubuh Anwar dan juga kepimpinannya, begitu juga dengan amanah, walaupun kita ada 11 kursi, tetapi itu adalah mandat yang diberi kerana kepercayaan dan kita telah diberi kepercayaan menjadi menteri ketika kerajaan Pakatan Harapan memerintah. Maknanya, di mana anda nak tahu semuanya? Where are you going to throw all this? Bila anda tak boleh jawab, anda jangan cakaplah rekonsiliasi. Anda tak hormat mandat. Anda tak hormat demokrasi. Kita kena come to a term. Saya tak suka DAP. Contoh. Saya berdepan dengan DAP cara politik lah. Mana saya lawan dia. Itu saya berusaha secara politik untuk menggunakan kempen saya supaya orang menyokong saya. Saya tak suka contohnya PAS. Maka saya berhadapan dengan PAS secara demokrasi, secara politik. Orang PAS tak suka amanah. PAN lah, pengkhianat lah dan sebagainya. Padam DAP dan sebagainya. Padam DAP lah. Okey, kita berdepan secara politik lah. Kita bina grassroots, kita bina kesedaran, kita bina di kalangan rakyat. Dan rakyat akan membuat. Tapi dengan letakkan rekonsiliasi itu adalah di atas dia punya term. Which is wrong. Anda tidak boleh mengajak perdamaian nasional di atas terma anda. Anda perlu meletakkan agenda perdamaian nasional di atas terma negara. Terma perlembagaan. Terma pengukuran undang-undang. Terma asas-asas demokrasi. Yes. Ayo, kita bincang tentang perdamaian. Tapi kalau anda meletak syarat awal, no ni, no that, and you only want reconciliation with your own term, then you can become reconciled yourself, not to others in across political divide. Baik, terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri, terlalu banyak soalan yang kita ada masuk ini. Baik, Rajani Said. Salam ya YB Mujahid. Seperti yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini, PH lebih dekat kepada pendekatan atau mengetengahkan politik nilai. Ulas sedikit YB berkenaan apakah itu politik nilai dan wajarkah pendekatan politik seperti itu diguna pakai bagi menetralkan keadaan politik semasa. Baik, silakan. Soalan ni cukup tinggilah dia punya hikmah dia seolah-olah dia dah nampak apa yang ada dalam kepala saya lah. Syabas dan tahniah. Politik nilai atau value politik ataupun value principle politik. Politik nilai ini sebenarnya itulah yang menjangkau segala kesempitan yang diamalkan oleh ego-ego politik yang ada hari ini. Ego-ego parti politik yang ada. Politik nilai ini bermula dengan satu, kita meletakkan diri kita di dalam kerangka demokrasi yang kita telah pilih untuk kita bergerak dan bertindak. Ini semua orang setuju. The democratic process that we Malaysian have chosen
in terms of forming the state and governance. Itu satu kita yang kata nilai tadi lah. Inilah nilai-nilai demokratik. Anda tak boleh mengamalkan demokrasi kalau anda sendiri tidak percaya nilai-nilai demokratik itu apa. Okey, itu satu. Yang kedua ialah keluhuran undang-undang. Keluhuran undang-undang ini adalah perkara yang mengikat semua orang. Contohnya kalau saya menyatakan syarat tertentu yang saya letakkan kepada usaha-usaha negara ini, jika keluhuran undang-undang itu seseorang atau satu kelompok itu terpalit kerananya, maka di atas kadar keluhuran undang-undang itulah yang kita akan kendalikan masalah dia. Ya, itu keluhuran undang-undang. Kemudian kita juga yang kata nilai, yang kata-kata prinsip nilai tadi. Kemudian kita kembali kepada rukun negara. Rukun negara itu adalah politik nilai yang paling besar yang semua parti politik kena pegang. Dan kita telah meletakkan rukun negara itu sebagai teras utama, percaya pada Tuhan, setiaan pada raja, keluhuran perlembagaan, undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan itulah nilainya. Mana bisa anda tak suka seseorang tetapi anda menafikan hak dia, contohnya. Saya tak suka pada seseorang tapi saya tidak boleh menafikan hak dia di dalam perlembagaan kerana saya menghormati dia dan menghormati hak dia. Itu. Kemudian yang keempat, sudah tentulah dalam konteks politik nilai ini, kita kembali kepada perkara-perkara besar yang memandu kita untuk mentadbir negara. Satu, nilai-nilai kemanusiaan. Bukan kita membawa nilai-nilai perkauman yang boleh membawa kebencian, prejudis sesama kita. Kita membawa nilai-nilai karamatul insan atau the dignity and the honor of mankind. Dan kita kita berhubung dengan rakyat di atas nilai tersebut. Bukan di atas mata etnosentrik yang saya sebut. Etnosentrik ini ialah mata yang melihat dengan kita panggil center dia ialah perkauman. Dia melihat bangsa aku lebih besar pada bangsa kau, lebih tinggi pada bangsa kau. Yang satu lagi, kaum aku lebih hebat daripada kaum kau. Jadi itu telah membawa kepada hubungan yang tidak ada asas kepercayaan dan benci membenci. Malah ia boleh mengheret negara kepada kehancuran. Jadi nilai-nilai yang disebut oleh rakan kita tadi, syabas dan tahniah, itulah yang dipegang oleh Pakatan Harapan. Khususnya Parti Amanah yang saya boleh bercakap di atas sifat saya adalah seorang pemimpin naib presiden dan juga orang yang memulakan perjuangan parti ini, menyatakan bahawa Parti Amanah dah berbuih mulut kita menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oh Muhammad, we have not sent you but to propagate compassion to the whole mankind and to the whole world. Allah tidak membangkitkan Muhammad melainkan untuk membawa rahmat. Rahmat ini memberikan kami Parti Amanah tidak melihat rakyat Malaysia di atas kacamata kebencian dan perkauman. Rahmatan lil alamin ini menjadikan kami Parti Amanah memastikan keadilan itu tertegak tanpa prejudis kaum, agama, latar belakang. Parti Amanah merasakan mempercayai bahawa jalan ke hadapan untuk rakyat Malaysia ialah buang segala etnosentrik yang ada. Parti-parti politik perlu merangkumi dan merangkuli keseluruhan rakyat dengan memandukan kepada undang-undang dan perlembagaan negara yang ada. Ini kami punya komitmen. Seolah-olah tak ada ini, tak adalah Parti Amanah. Maka jalan ini memang sukar. Untuk pengetahuan yang bertanya tentang prinsip politik nilai ini, tidak mudah. Dia bukan mudah kerana kita terpaksa mencabar pemikiran yang telah berakar umbi dalam masyarakat yang melihat orang lain di atas kaum, bangsa, agama sehingga meletakkan diri dia mungkin lebih superior. Ya, yang ini yang kita dengar ketuhanan. Ketuhanan, ya. Dia lebih tinggi. Orang lain kena duduk. Saya tidak menyatakan bahawa tidak ada isu latar belakang kaum sebagai perkara penting. Saya tidak berkata demikian. Saya Melayu. Zawawi juga saya kira Melayu, ya.
Tetapi kemalayuan kita itu perlu diletak dalam kerangka yang lebih besar kemanusiaan, dan kemanusiaan itu dipandu oleh kita sebagai orang Islam yang kita yakin itulah jalan yang telah direntas, telah diredah dan juga dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perlembagaan negara sendiri yang menuntut dalam artikel 8 semua orang di hadapan undang-undang tidak boleh didiskriminasikan dengan kerana kaum, bangsa, keturunan, agama, latar belakang, etnik dan kelahiran. Pangkat dan sebagainya. Semua sudah ada dalam perlembagaan kita. Dan bila kita bercakap tentang prinsip-prinsip politik nilai ini, inilah yang kita cuba martabatkan. Yang dalam tulisan saya, Zawazi, saya menyebutnya sebagai inilah sebenarnya ego nasional yang kita kena pertahankan. Bukan ego parti, tapi ego nasional yang saya sebut semua tadi itu, panjang lebar tadi, bagi saya jauh lebih keramat daripada pemikiran-pemikiran sempit kita yang hanya berlapik dengan rekonsiliasi lah, berlapik dengan melawan COVID, tapi pada hakikatnya dia masih di dalam kerangka lama dia yang hanya tengok diri dia, puak dia, tapi tidak melihat kepada kepentingan nasional, yang mana asal perdamaian nasional perlu berdiri tegak di atas adab-adab yang telah saya sebutkan tadi. Baik, Datuk Sri. Terima kasih untuk jawapan itu. Baik, semoga terjawab soalan sahabat kita tadi. Baik, seterusnya dari Acil Uzair. Datuk Sri Dr. Mujahid, setujukah Dr. Mujahid bahawa ini semua merupakan strategi mereka untuk memecah belahkan PH kerana mereka sedar bahawa mereka tak kehilangan kekuatan dan kepercayaan rakyat? Harap jangan terperangkap. Itu saya lebih kepada pandangan. Mungkin ada sedikit komen daripada Datuk Sri, setuju atau tidak? Saya ingin memetik sikap yang diambil oleh Parti Amanah melalui kenyataan Presiden Tuan Haji Muhammad Sabu bahawa Parti Amanah secara khusus pertama amat-amat menyanjung nasihat yang di-Pertuan Agong dan cuba sedaya upaya untuk memastikan fokus kita melawan COVID-19 dan memastikan negara ini diperintah dengan cara yang lebih berkesan untuk mengendalikan krisis dan juga soal ekonomi rakyat, kemiskinan yang berlaku hasil daripada COVID ini. Itu kenyataan yang kita telah keluarkan. Begitu juga kenyataan yang dibuat oleh DAP, menyatakan tentang komitmen untuk melihat perkara ini merentas kepentingan parti tapi melihat kepada kepentingan negara. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri selaku Presiden PKR penasihat umum PKR telah menyatakan dengan jelas tentang bagaimana sikap kita dalam menentukan hala tuju masa depan negara ini merentas kepentingan kepartian dan meletakkan bahawa satu sokongan bipartisan kepada bajet yang akan dibentangkan tadi mesti didahulukan dengan pandangan-pandangan yang mana pandangan-pandangan tersebut menjurus kepada mempertingkatkan keberkesanan. Ya, bukan sahaja bilangan duit yang kita nak luluskan sahaja, Zawazi, dalam kerajaan yang menonton. Bukan sahaja bilangan duit yang kita nak luluskan, tetapi isunya ialah keberkesanan bagaimana? Effectiveness bagaimana? Penyampaian dia bagaimana? Sementara kita menyatakan hari ini defisit trust atau kemerosotan kepercayaan kepada kerajaan Perikatan Nasional hari ini daripada rakyat, kemerosotannya sangat ketara. Rakyat tidak percaya lagi apa yang mereka, seperti yang disebut oleh Acil tadi, menyatakan bahawa macam mana kita nak percaya. Ya, saya tidak menyatakan itu satu tanggapan yang bagi saya itu wajar kita fikir, kerana pertama dia naik atas pembelotan. Kedua, dia telah membuktikan kegagalan dia. Ketiga, mereka hanya berunding untuk tawar-menawar kuasa, bukan untuk fokus untuk melawan COVID. Jadi semua ini, saya tidak boleh terelak daripada berfikir bahawa yang mereka buat ni semua lebih-lebih pada nak menjaga kepentingan mereka lah. Bukan sebenarnya untuk nak menyelesaikan masalah yang ada. Pun demikian, kita dengan jiwa yang besar sebagai ahli-ahli parlimen nanti yang mewakili
pelbagai parti dan PH sebagai blok yang solid, kita ada 91 yang berdiri solid dan sikap yang sama dan pandangan dan pendapat yang melihat kepentingan demokrasi yang lebih besar. Kita menyatakan ya kita harus berbincang, kita harus kalau boleh janganlah bajet tu nak suruh kami lulus, kenapa tak panggil kami bincang bersama? Masa kamu nak buat bajet tu patutnya kamu bincanglah kalau kamu betul-betul nak rekonsiliasi. Biar kami tengok. Ini dah bentang bajet nanti nak suruh kami bahas, bila kita bagi pandangan akhirnya dia akan kata oh tak apa, kita dah buat semua ni, kita nak kena lulus juga. Yang tu yang kawan dia akan sangkut tu 113 tu. Dan macam mana nanti kalau betul Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia ada majoriti, tiba-tiba nak lulus tu macam mana tu? Sebab itu rekonsiliasi tu ni jangan berlapik bila dah tersepit, jangan berlapik sesudah tersepit. Barulah bercakap rekonsiliasi, gencatan politik. Tapi sebelum ni kamu langsung tidak menjurus kepada nak berbincang, nak satu kamu dah ambil dengan cara macam tu. Kamu dah elok mandang ayat, tiba-tiba kamu dah tu sombong pula tu. Tak nak bincang. Hari ni dah bila tersepit, kita boleh tahu dia tersepit lah. Atau saya kata ini dah udah. Apa lagi yang kita tak faham? Bila dia tersepit dengan dia cadangkan darurat. Itu paling-paling tersepit lah tu. Paling-paling tersepit lah tu. Ya? Kemudian yang Tuan Agong beri nasihat, no. Itu sendiri pun satu tamparan kepada Perikatan Nasional. Sebab kalau dalam amalan biasa, apabila Perdana Menteri menggunakan perkara 40 nasihat dia, selalunya yang di-Pertuan Agong nak guna 150 ini, dia dah ambil kira memanda Perdana Menteri ni, dah ambil kira semua dah. Dah ambil kira dah apa semua, datang kat dia, yang di-Pertuan Agong telah mengambil kira, memanda Perdana Menteri dah buat semua, aku hanya dinasihatkan dan dengan itu aku boleh meluluskannya. Tetapi jelas di sini bahawa our Prime Minister have not done his homework. Dia tak buat ke rumah dia, tiba dia hantar dekat Yang di-Pertuan Agong, kalau saya cikgu, you bagi ke I, you punya homework yang separuh mata, I will throw that homework to your face. Nak ambil balik. Aku tak nak. Macam itulah gamaknya. Itu sendiri melambangkan tentang kegawatan ni. Nah, tiba-tiba maka datanglah rekonsiliasi, datanglah kita nak tumpu satu saja, sedangkan hakikatnya kesempitan yang mereka hadapi itu di cover up dengan apa kita kata isu-isu yang besar ini, walhal tak terus pun kami terbuka. Zawazi. Kalau betul nak rekonsiliasi, libatkan kita. Yang kedua, ahli-ahli parlimen. Yang dari pembangkang. Yang dinafikan peruntukan di kawasan masing-masing untuk dapat, untuk projek di kawasan membantu rakyat, kembalikan semula. Rekonsiliasi. Jangan letak syarat-syarat yang tak masuk akal. Selagi ianya bukan isu perlembagaan, selagi ianya bukan isu perundangan, dan apatah lagi selaginya ia bukan isu kedua ni, DAP yang dikatakan melanggar demokrasi dan sebagainya, kamu tak boleh mengecualikan mana-mana pihak dalam rekonsiliasi nasional ini. Ini yang kita kena letak. Dan yang keempat, untuk berjaya rekonsiliasi nasional, kita kembali kepada asas perlembagaan tentang apa? Kemajmukan masyarakat, kepelbagaian kaum yang menjadi identiti kepada wujudnya sebuah negara yang bernama Malaysia pada hari ini. Kena hentikan suara-suara perkauman sempit, hentikan kebencian-kebencian antara agama dan keturunan serta kaum di dalam negara ini, untuk kita kembali balik kepada hak sebagai rakyat Malaysia yang menghormati undang-undang. Dan sudah tentu ini boleh berlaku dengan kita berlapang dada, dan boleh berlaku dengan kita mengambil inisiatif supaya kita melihat kepentingan negara itu lebih besar daripada kepentingan kaum dan juga parti atau apa sahaja yang kita rasa
hanya untuk diri kita. So perkara ini Zawazi memerlukan political will yang besar. Saya ingin menegaskan di sini Parti Amanah khususnya dan Pakatan Harapan umumnya yang kami sertai sangat-sangat committed dan meyakini inilah jalan rekonsiliasi yang sebenarnya, dan kita akan pertahankan kepentingan negara, demokrasi, kelembagaan, keluhuran, moral, etika, kesopanan, kesusilaan sebagai teras ego nasional. Ego nasional yang semua orang akan berhimpun di atas ego ini, barulah rekonsiliasi akan berlaku. Baik. Itu dia. Masih lagi ada soalan. Boleh saya ambil satu soalan lagi, penerbit. Okey. Daripada Muhammad Nur Ismail. Assalamualaikum YB. Perdamaian nasional sama tak dengan kerajaan campuran? Mungkin jawapan yang pendek daripada Datuk Seri. Perdamaian nasional ini lebih besar dalam konteks falsafahnya dan dalam konteks kepahamannya, sedangkan National Unity Government adalah format dia. Baik. Jadi yang ni ialah keseluruhan kerangka besar berfikir yang menyebut tentang rekonsiliasi nasional, sedangkan government ataupun kerajaan perpaduan atau National Unity Government itu adalah format dia. Jadi bagi saya, kita harus lumat dulu konsep rekonsiliasi itu apa, prasyarat dia apa, adab-adab dia apa, barulah benda-benda format ini akan datang, dan ia perlu dibuat dengan konsensus, dengan proses panjang untuk kita duduk dan kita reboot, kita redo balik. Dan paling utama yang kita kena redo sebelum semua ini ialah berhentikan identiti pembelotan serta rompakan kepada mandat rakyat. Henti yang tu dulu, baru kita bincang. Kita reboot balik, kita duduk dan kita akan persembahkan apa yang perlu dalam konteks rekonsiliasi pada segi konsepnya, dan kemudian format dia apa, itu terpulang kepada detail dan butiran-butiran. Baik. Okey, kita ada masa sesi kita pun dah tamat sebenarnya, tapi tak apa, penerbit bagi sedikit masa lagi kepada Datuk Seri. Rumusannya Datuk Seri, kalau kita lihat betul, saya kalau dengan Datuk Seri ni rasanya masa 1 jam itu terlalu pantas Datuk Seri. Baik, perdamaian nasional, jalan ke hadapan ke mulut politik. Mungkin sedikit rumusan daripada Datuk Seri mengatakan bahawa ini merupakan salah satu helah semata-mata untuk memberi keselesaan kepada UMNO sendiri dalam menghadapi PRU ke-15 ataupun sementara menunggu parlimen dibubarkan. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri sebentar tadi. Dan juga kalau kita lihat di sini, Datuk Seri mengatakan bahawa ego nasional sebenarnya itu yang perlu dipertahankan bersama untuk memastikan negara berada dalam keadaan yang sewajarnya sebagai sebuah negara maju dan sebagai sebuah negara yang berdaulat. Mungkin 1 minit daripada Datuk Seri untuk rumusan malam ini. Silakan Datuk Seri. Ya, terima kasih kepada Jom Channel dan Zawazi serta kru-kru yang menjayakan malam ini live. Saya rasa tajuk perbincangan kita malam ini sangat-sangat penting, signifikan, tidak boleh dipandang enteng dan dipandang remeh. Serta saya juga tidak menyatakan apa yang saya berikan pandangan dan pendapat itu semestinya mutlak. Mana itu apa yang saya rasa, dari bukan rasa tu rasa macam rasa minum teh atau minum kopi, tapi apa yang saya dapati dari sudut analisa, dari sudut mengambil latar belakang serta mengambil sejarah yang berlaku, dia punya senario dia apa dan sebagainya, maka itulah rumusannya. Tetapi walaupun demikian, bagi kita, idea rekonsiliasi nasional itu perlu dipupuk, perlu dibangunkan, dan perlu menunjukkan kematangan dalam kita nak menjayakan. Dan dalam rangka menjayakan itu, saya mencadangkan kita buang dulu ego-ego kepartian kita. Mungkin Parti Amanah ada ego dia, mungkin PAS ada ego dia, mungkin UMNO ada ego dia, mungkin Bersatu ada ego dia, mungkin siapa saja yang mewakili parti-parti politik ada ego masing-masing. Kalau rekonsiliasi itu memerlukan kita buang ego ini, kita tumpu kepada satu aja ego, iaitu ego nasional. Ego nasional ini semua orang ada benda tu dekat dia. Sebab dia terbentuk atas ego tadi. Ego nasional ini. Barulah kita boleh sit down dan kita bincang macam mana nak mempertahankan ego nasional ini. Dan saya rasa ia bukan sekadar
helah untuk kita sekadar nak suruh lulus bajet pada 17 November nanti, maka kita bercakap tentang rekonsiliasi. Habis dah kita pun bagilah komitmen kita, tiba-tiba balik-balik kepada perbalahan, pemberontakan, pembelotan, pengkhianatan. Bagi saya ini satu yang perlu dilihat dengan lebih berhati-hati. Sekadar ataupun sejauh mana kita buat benda ini tidak bercanggah dengan undang-undang, perlembagaan dan juga kepentingan negara, maka tidak boleh kita dengan mudah membuat satu label hukum orang menyatakan ini salah dan yang kata betul tu dia saja. Bagi saya itulah cabaran dan kegagalan untuk mencapai rekonsiliasi ataupun perdamaian nasional. Secara umumnya tidak ada siapa ahli politik yang berpandukan kepada prinsip dan juga nilai ini, politik-politik nilai ini menolak keperluan untuk rekonsiliasi ataupun perdamaian, kerana negara yang ada parti-parti politik yang tertumpu kepada ego nasional ini akan lebih selamat berbanding dengan parti-parti yang ada ego dia peribadi sendiri, kepartian dia, dan dia membina dan membentuk ahli di atas ego tersebut, dan inilah yang membahayakan kepentingan nasional. Dan di atas puncak semua ini ialah perpaduan nasional di mana Malaysia terbina di atas kemajmukan yang ini perlu kita pertahankan habis-habisan. Baik, itu dia perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih Datuk Seri Dr. Mojad Yusof yang sudi bersama dengan kita selama sejam 6 minit. Kita berbicara pada malam ini. Nasib baik ada belah ihsan daripada penerbit kita panjangkan sedikit. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita, Rijani Said, Acil Uzair, Roslan Ibrahim, Baji Kaya Baji Mas, Muhammad Nur Ismail, dan ramai lagi sebenarnya banyak soalan yang terkeluar tadi. Tetapi itu saja masih yang kita ada. InsyaAllah dalam episod akan datang kita akan ambil soalan-soalan bersama sahabat kita yang lain pun. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Juga terima kasih untuk penilaian yang anda berikan setelah pencerahan ini diberikan kepada anda. Terima kasih Datuk Seri. Semoga Datuk Seri berikan kesihatan yang baik. InsyaAllah terus bersemangat untuk berbakti kepada rakyat. Itu yang kami doakan insyaAllah. Dan juga kita sebagai rakyat Malaysia pasti mendoakan semoga belanjawan 2021 ini akan dibentangkan secara adil dan saksama, dan pastinya semoga berlaku kesaksamaan dalam pembahagian bajet dan sebagainya untuk terutamanya kepada negeri-negeri di bawah pentadbiran pembangkang pada ketika ini. Itu yang kita inginkan, dan juga kita mengharapkan semoga kalaulah dikatakan inisiatif rekonsiliasi nasional ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, semoga ianya akan menjadi kenyataan dengan syarat yang betul, iaitu tiada istilah bersyarat itu. Tiada istilah bersyarat. Tolak di sini dan tolak sini itu tidak bermaksud dan tidak memberi makna kesyumulan dan keseluruhan kepada rakyat kita. Kerana kita perlu menghormati mereka yang mengundi, memberikan mandat kepada ahli parlimen yang berada di parlimen, iaitu DAP dan juga PKR. Itu harus kita hormati. Baik, itu saja perbincangan pada malam ini. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan kepada kami. Terima kasih Rujum Channel yang bekerja keras untuk memastikan siaran secara langsung pada malam ini. Terima kasih untuk 346,000 subscriber di YouTube Jom Channel, dan jangan lupa untuk bersama kami di portal Jom Channel, jomchannel.net, untuk berita-berita politik terkini tanah air. Terima kasih Datuk Seri sekali lagi. Ada rezeki insyaAllah kita akan bertemu kembali Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur dan salam kemaafan daripada kami berdua dan juga kru Jom Channel. Jumpa lagi. Salam. Salam.